dibina selepas era Kesatuan Soviet. Pembinaan masjid ini ditanggung oleh komuniti Islam tempatan sempena memperingati tentera Muslim yang gugur ketika Perang Dunia Kedua. Terletak dalam kawasan tumpuan pelancong, Masjid Pobedi menggambarkan keutuhan ekonomi penduduk Islam hari ini di Persekutuan Rusia. Walaupun terdapat 23 juta umat Islam di Rusia, hakikatnya mereka ialah kelompok minoriti. Tetapi kedudukan itu bukan penghalang untuk mereka. Kebebasan beragama diamalkan pemerintah hari ini dimanfaatkan sepenuhnya. Kini mereka memiliki portal laman sesawang sendiri untuk menyalurkan maklumat Islam. Mereka juga mampu menubuhkan saluran radio bagi memenuhi keperluan pendengar Muslim. Malah hari ini, umat Islam Rusia lebih mudah mendapatkan bekalan daging dan makanan halal berbanding era Kesatuan Soviet. Yang lebih utama, iklim politik serta dasar terbuka hari ini membantu kami mendalami sejarah kedatangan Islam ke bumi Rusia. Naskah Al-Quran tulisan tangan berusia lebih 400 tahun di institut ini mencuri perhatian kami. Rusia tidak mempunyai sejarah kenabian dan rasul, tetapi Islam menjadi akidah sebahagian penduduknya seawal kurun ke-8 Masehi, 100 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW. Persoalannya, bagaimana Islam menambat hati penghuni negara sejuk ini? Bagi menjawab persoalan itu, jejak Rasul mendekati suku kaum Tatar, etnik Islam terbesar di Rusia. Bangsa Tatar membentuk 15% daripada jumlah penduduk Rusia. Mereka memiliki sejarah bangsa dan budaya sendiri. Walaupun memiliki sejarah sendiri, bangsa Tatar bergadai nyawa mempertahankan bumi Rusia. Mereka menjadi penghuni negara ini sebelum era komunis lagi. Ketika tentera Napoleon Bonaparte mara untuk menawan Moskow, bangsa Tatar membentuk barisan pejuang mereka untuk mematahkan serangan tentera Napoleon. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Kami seterusnya ke Tatarstan, pusat Islam Persekutuan Rusia, bagi mendalami sejarah bangsa Tatar. Masjid Kul Sharif mercu tanda Kazan, ibu negeri Tatarstan. Masa zaman komunis, umat Islam Tatarstan dikekang daripada mengerjakan ibadah sama ada di rumah ataupun di masjid. Yang paling menyedihkan, akidah mereka dipesongkan daripada tauhid kepada Allah. Kazan ialah nadi pusat Islam Persekutuan Rusia yang diiktiraf pemerintah Moskow. Tetapi satu ketika dulu, Ivan the Terrible, seorang raja Rusia pada kurun ke-16, pernah menawan Kazan. Kejayaan itu dikenang dengan pembinaan gereja Ortodoks Saint Basil di Moskow. Wadduha wal-laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min. Walaupun berperanan sebagai pusat Islam Rusia dan majoriti bangsa Tatar beragama Islam, hakikatnya Tatarstan bukan wilayah pertama menerima kehadiran Islam. Wajadaka tolang bahada wajadaka. Assalamualaikum. Jejak Rasul seterusnya memasuki wilayah bergolak di banjaran Kaukasus bagi mengesan sejarah perkembangan Islam di bumi Rusia. Wilayah ini jarang menerima kehadiran pengunjung asing. Permukaan buminya yang mencabar serta terletak di kawasan terpencil membuatkan ia jarang menerima tetamu. Tetapi kawasan tanah tinggi berhampiran Laut Caspian ini dikatakan lokasi awal menerima akidah Islam. Penduduk
Islam Dagestan ialah generasi awal bergelar umat Islam Rusia. Penemuan makam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya Abdul Rahman ibnu Rabi'ah, Salban ibnu Rabi'ah dan Surakah ibnu Amru di sebuah bandar dalam wilayah Dagestan menguatkan teori Islam berkembang ke Rusia seawal kurun ke-8 Masehi. Salah satu bukti nyata kehadiran umat Islam di bumi Durban ini adalah apa yang anda lihat sekarang. Ia adalah makam 40 orang sahabat. Mereka pernah bersama Rasulullah dan pernah berjuang bersama Rasulullah untuk menegakkan syiar Islam. Mereka gugur syahid di Durban dan di sinilah mereka dimakamkan. Dagestan umpama pintu masuk yang menyebar luas akidah Islam hingga ke Moskow. Penerokaan kami di tanah tinggi Kaukasus bukan sahaja melengkapkan misi jejak Rasul, malah membuka jalan mengenali cara hidup umat Islam Dagestan dan Chechnya. Tarian Lezginka dikatakan simbol penyatuan lebih 35 suku kaum yang mendiami kawasan pergunungan Kaukasus. Selepas Islam tersebar luas di Dagestan, cahaya hidayah itu meresapi jiwa penduduk di wilayah berhampiran. Namun, ia tidak melalui laluan yang mudah. Jejak Rasul melintasi sempadan Dagestan menuju ke negara jirannya, Chechnya. Walau sering digambarkan sebagai wilayah bergolak, pengalaman yang kami alami sepanjang berada di Grozny, ibu kota Chechnya, amat berbeza. Inilah wajah penghuni Islam Chechnya hari ini. Melihat anak-anak Chechnya menghafaz Al-Quran di Madrasah Zalim Khan ini mendorong kami untuk mengenali umat Islam Chechnya lebih dekat. Mereka pernah melalui detik-detik hitam ketika berada di bawah era kesatuan Soviet. Namun, kisah hidup mereka seolah-olah terpisah daripada dunia luar. Kaukasus membuatkan mereka lebih terpencil, walaupun di wilayah inilah bermulanya gelombang pertama penyebaran akidah Islam di Rusia. Ukraine, destinasi terakhir jejak Rasul dalam misi mengenali legasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Eropah Timur. Ukraine pernah menjadi anggota Kesatuan Soviet. Ia mengecap kemerdekaannya selepas pemansuhan Kesatuan Soviet pada 1991. Hari ini, Ukraine tidak termasuk dalam persekutuan Rusia, tetapi ia tetap mempunyai ikatan sejarah yang erat, terutamanya Kiev, ibu negara Ukraine. Ikatan sejarah antara Ukraine dan Rusia telah wujud sebelum berlakunya revolusi Bolshevik. Sementara sejarah Ukraine dan perkembangan Islam di benua ini tercatat lebih awal lagi. Ukraine ialah lokasi kedua tercetusnya gelombang penyebaran Islam di Eropah Timur. Cahaya hidayah dari bandaran Kaukasus terpancar ke negara ini. Selain menerima Islam dari penghuni tanah tinggi itu, Empayar Uthmaniyah di Turki juga berperanan mengembangkan Islam ke Ukraine. Hari ini, umat Islam Ukraine dikatakan tidak mencapai angka 500,000 orang. Kebanyakan mereka berada di semenanjung Crimea. Siapakah sebenarnya umat Islam Ukraine dan persekutuan Rusia? Ikuti pengembaraan kami sepanjang Ramadan ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus
Maria